Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. Okey, Siki harap korang semua dalam keadaan yang terbaik. Terima kasih. Yang belum subscribe Siki punya channel, minta tolong subscribe. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Terima kasih. So kat sini jap Siki pun sibuk juga ni. Tak sabar kau dah, ampun. Aduh. Jap nak buka cover kereta ni jap. Mari tengok dekat sikit. Nampak jelas. Okey, terbaik. Okey, jom kita bukan cerita pasal ni. Okey, jom. Kita bukan cerita pasal ni. Okey, Siki nak menceritakan sikit tentang clutch plate Okey, so ada masa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam biasa. Boleh selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. So kau di sini dah. Kau di sini. Okey. Yang belum subscribe Siki punya channel boleh minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Okey, ni contoh untuk kereta yang buat ta'awuhah dengan Siki. So Siki tak nak cerita pasal ta'awuhah dengan Siki ni lah. Siki nak menceritakan tentang clutch plate. Clutch plate kat sini. Gambar mesti lighting memang terbaik kan. Aduh, belum besar lagi lighting tu. Tapi memang lah. Okey, cantik Okey, so benda yang Siki nak cerita sebenarnya dekat sini. Dekat sini Ni Siki ambil gambar tadi. Okey, so dia buat set timing bell. So okey lah, kita dah buat cuci bersih semua. Benda-benda yang kotor kita buat balik. Okey, jom tengok dekat sikit jam. Okey, kita tahu ini adalah gearbox. Okey, ni gearbox. Di mana gearbox ni kita tahu kalau tak ada gearbox, kereta tak boleh bergerak. Kalau berjalan tu kita lah. Okey, berjalan. Ni kereta bergerak. So dia wajib ada gearbox, di mana gearbox manual ataupun auto. Okey, untuk video kali ni kita seller je lah. Okey, video untuk kali ni Siki nak menceritakan yang lebih terperinci tentang clutch plate. Dan kadang-kadang Siki pun rajin ke tengok grup-grup kereta yang menceritakan tentang clutch plate ni. So Siki ada dapatlah information ataupun dapat pertanyaan dan Siki rasa nak jawab satu-satu. Siki rasa penat. So Siki alternatif yang paling mudah untuk buat satu video supaya korang faham. Okey, terima kasih. Okey, di mana gearbox yang Siki ceritakan tadi ni adalah gearbox untuk kereta manual. Okey, kita faham betul-betul Untuk kereta manual, dia memang ada clutch plate one set. Di mana clutch plate one set tu dia ada clutch set, clutch cover dan juga clutch bearing. Okay, macam ni memang 100% baru. Di mana Siki dah order. Dan Siki tunjuk contoh. Di mana kereta selepas buat clutch plate, dia akan rasa gegaran. Kau rasa gegar, bukan gegar macam jacking ke, minyak tak sampai ke, bukan. Tapi dia gegar semasa korang lepas pedal minyak. Okey, macam mana situasi tu boleh terjadi sebenarnya? Kita fikir balik sejenak kan, kenapa lepas sebelum kita buat clutch plate tak ada masalah gegar tu. Yang paling kuat pun kita rasa kereta kita macam meraung. Dia rasa macam kita naik bukit tinggi sikit kan, agak-agak tinggi, enjin tu bunyi kasar, bunyi kuat, tapi kereta tak boleh nak pergi. Situasi dia datangnya selepas dia buat clutch plate, tiba-tiba dia starting pergerakan, terasa gegar. Something. Ada benda yang tak ikat ke? Sebenarnya isu tu bukan masalah skru tu tak ikat ataupun ikat ke, ataupun pasang clutch plate terbalik ke. Dia tak ada isu macam tu. Sebab bila kita baca komen, ada orang bertanya, orang baca komen, matlamat dalam komen tu untuk jawapan sebenarnya, tapi terlampau banyak jawapan dalam tu boleh mengelirukan. Okey, dia orang keliru jadi pening kepala, skru tak ikat lah apa, so jadi condemn. So tak bagus isu macam tu Siki tengok. Okey, so kita tahu gearbox ada clutch plate one set dan juga ada flywheel. Okey, ni flywheel Orang panggil flywheel. Dalam belakang flywheel ni ada flywheel OC. Flywheel OC tu kalau rosak, bermasalah, boleh bocor minyak. Selalunya kalau orang buat clutch plate, dia wajib tukar flywheel OC. Kalau tak tukar flywheel OC, kalau dia bocor, kena turun balik gearbox dia. Okey, digalakkan Pomen untuk bagi tahu customer supaya buat flywheel OC sekali. Walaupun tak bocor, tukar je. Sebab apa? Kalau owner pakai 8 tahun lagi, wajib OC tu bocor dulu. Confirm, percaya je kat Siki. Okey.
So macam isu kereta yang masalah gegaran lepas buat clutch plate, selalunya kalau korang tengok gegar ni lepas buat clutch plate. Dia tak adanya sebelum buat clutch plate tiba-tiba gegar, tak ada. Lepas buat clutch plate ataupun korang nak masuk kelas second tu belakang kira lah. Yang penting kadang-kadang ada orang tukar, dia nak jimat kos, dia ada orang yang tukar clutch plate saja. Dia tukar benda ni sahaja. Bukan tak boleh. Okey, bukan tak boleh sebab selain daripada clutch plate dia ada dua lagi komponen penting. Contohnya clutch bearing. Okey, clutch bearing dia ada masalah-masalah yang dia boleh bermasalah. Yang pertama dia boleh menyebabkan bunyi. Okey? Clutch bearing boleh mengeluarkan bunyi semasa korang tekan clutch, dia bunyi betul kau tekan. Betul korang tekan habis bunyi. Ada satu benda yang berpusing tapi dia tak ada masalah, boleh masuk gear, cuma kita punya telinga tak rasa, tak sedap lah. Situ je untuk clutch bearing. So andai kata ada masalah boleh keluar bunyi, boleh menyebabkan pecah. Kalau pecah terus kereta tak boleh masuk gear Korang masuk gear memang tak boleh. Okey, clutch bearing korang faham Ni yang lama, ni yang baru. Kita ambil yang besi je sebab besi ni ketahanan dia okey sikit. Okey. Clutch cover Ni clutch cover. Ni clutch cover. Okey. Apa fungsi clutch cover ni? Kalau tak ada dia tak boleh je. Agak-agak pasang clutch plate tak payah pakai clutch cover ni. Okey, clutch cover ni untuk memisahkan memisahkan antara clutch plate dan juga flywheel. Okey, dia memisahkan antara dua komponen Kalau tak ada dia, gear korang tak akan mungkin boleh free. Okey, kalau tak ada flywheel ni. Flywheel pula dah dia punya clutch cover. Boleh silap guys. Ingat apa? Okey, clutch cover memisahkan clutch plate dan juga flywheel Okey, ni macam contoh clutch cover yang ada masalah. Kalau korang tengok pada dekat kat sini, Dam cuba tunjuk sekejap. Tengok ada bekas-bekas makan, lepas tu permukaan ni macam tak rata, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Kenapa boleh jadi macam tu? Nampak bekas makan kan? So bila korang tak tekan clutch cover, boleh efek gear susah masuk. Okey, kalau korang perasan gear susah masuk, bermakna korang tekan clutch, sepatutnya dia akan bagi release. Dia akan bagi free play kepada clutch plate untuk masuk gear. Sekejap lagi sikit akan cerita lebih dalam Sebelum tu korang boleh buat kopi dulu. Takut video ni panjang sangat sebab ada komen cakap video panjang, padahal boleh cerita 3 minit Okey, so macam biasa, macam sikit cakap, tak semua orang tahu tentang kereta. Kau dah lama buat kereta pun, clutch plate pun kan agak-agak tahu je kan. Agak-agak clutch plate dah. Betul? Sama lah macam tu. Tapi matlamat video ni supaya kita lebih faham. Pomen boleh tengok, tak ada masalah. Pomen 3 minit tu standby kena kick nanti Okey, ni yang sikit cakap tadi, flywheel. Okey, flywheel ni, okey, sikit tunjuk betul-betul Flywheel ni bila kita start enjin, benda ni sentiasa bergerak dia tak akan berhenti lagi dah. Melainkan korang dah matikan kunci. Bila korang dah matikan kunci, dia berhenti. Bila korang start je, benda ni sentiasa berpusing. Okey, flywheel. Dia ada clutch plate dan juga ada clutch cover. Dia duduk dalam macam ni. Benda ni boleh terbalik. Okey, boleh terbalik. Tapi kalau nak pasang tak boleh. Boleh juga kan. Patut ada isu pasang terbalik kan. Okey, sebenarnya pembukaan pemasangan macam ni. Okey, ni kedudukan rumah dia. Dalam rumah ni. Nampak dah Okey, duduk macam ni. So kena alert sikit lah. Okey, so dah buat pemasangan. Okey, cantik. Okey, cuba tunjuk dekat sikit dah. Tunjuk dekat sikit. Okey, tengok betul Ini flywheel Ini clutch cover. Dalam ni clutch plate. Betul. Clutch plate ni bila flywheel ni berpusing, dia bila korang start macam sikit cakap, dia start dia akan pusing. Clutch cover akan berpusing. Clutch plate ni akan stop, dia akan diam je duduk dekat clutch bearing ataupun clutch plate. Betul. Sub ni akan berpusing. Betul. Ke tak pusing Dam? Pusing. Agak-agak lah aku rasa macam ni. Okey, dia berpusing sekali Sekejap ada panggilan. Hello bang, kereta dah siap, boleh datang ambil bang? Okey, baik. Okey. So bila clutch bearing ni, clutch bearing dia akan duduk macam ni.
Atas dia. Betul-betul atas penghujung dia. Okey, betul-betul atas. Okey, benda ni yang tempat penolak dia kat sini. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Bila korang tekan clutch, dia akan tolak benda ni. Clutch bearing akan bertemu clutch cover. Dia akan menolak. Bila dia menolak, okey, spring ni, okey, spring ni akan ke dalam. Benda ni akan ke dalam. Rumah ni akan ke dalam dan menyebabkan clutch ni free. Okey, clutch ni jadi free. Dia jadi terangkat sikit macam tu. Masa tu sharp ni free. Masa tu sharp ni free. Masa tu korang boleh masuk gear. Boleh masuk gear 1, gear 2, gear 3. Okey, yang jadi susah masuk tu, kita dah tekan clutch. Okey, clutch bearing dah tekan. Okey, dia umpama kalau kita tekan clutch tak rapat. Sedangkan kita tekan habis dah. Kita dah tekan habis. Sepatutnya clutch cover ni akan bagi flywheel akan bagi clutch plate ni free, tapi dia tak free. Masih berpusing. Kalau dia masih berpusing, korang tak mungkin boleh masuk gear disebabkan ikut kelajuan enjin. Okey, dalam keadaan pusing macam ni. Okey, ni contoh clutch plate yang berpusing. Kalau korang lepas baru dia akan ikut balik. Dia akan ikut cantik. Dia akan ikut enjin. Kelajuan enjin. Dia akan ikut je. Okey, korang tekan clutch, dia free. Okey, dia akan free. Korang boleh masuk gear. Masuk gear, tak kira 2 ke 3 boleh masuk macam biasa. Okey, yang jadi isu sekarang ni, dah lepas buat clutch plate one set. Memang mesti masuk Japan dah, original Jerman dah sebagainya. Selepas korang tukar, ada masalah gegaran. Ada gegaran. Korang tahu tak datang daripada mana gegaran tu? Sebenarnya dia ada masalah daripada permukaan flywheel ni. Daripada mata kasar kita ataupun korang nak ukur pakai pemaris sekalipun, korang tak akan jumpa permukaan dia rata ke tak rata. Sebab tu bila korang tukar clutch plate, korang wajib skim. Janganlah skim banyak. Bagi permukaan tu rata saja. Okey, kalau potong terlampau banyak, boleh ada efek lain pula, ada kebaikan, ada keburukan. So dalam keadaan tebal macam ni, korang boleh potong slayer, tengok dah cantik, dah clear cantik. Betul? Kalau andai kata dah terlampau nipis, tu tolak tepi dulu. Okey, boleh menyebabkan long tak ada kelajuan kereta tu tak ada. Sebab dia ringan sangat. Okey, so macam ni apabila flywheel ni tak rata, dia bukan tak rata macam kasar tau, dia macam gelong tau. Dia dalam keadaan gelong. Okey, permulaan perjalanan, korang tekan clutch plate, okey, korang tekan clutch, dia akan kedudukan ngam-ngam nak kena je. Dia kena tak kena, kena tak kena, kena tak kena. Okey, dia kena ke tak kena. Betul? Sebab tu korang rasa gegaran daripada flywheel ni dah menyerap dekat body kereta, daripada enjin. So gegaran tu datang daripada flywheel. Sebab sikit nak tunjuk dalam keadaan detail tak dapat sebenarnya. Sebab permukaan ni yang tak rata. Bila permukaan ni tak rata, dia akan keluarkan gegaran. Dia akan gegar macam ni. Dia gegar macam ni. Sebab benda ni pusing laju. Yang ni baru nak melekat. Baru ngam-ngam nak melekat. So dia jadi gegar. Korang lepas pelan-pelan kan. Untuk kereta manual, kereta auto tolak tepi. Ni cerita pasal kereta manual sahaja. Bila korang lepas je kelas terasa gegar. Sebenarnya flywheel tu wajib di skim. Okey, permukaan skim macam ni. Dalam keadaan rata. Okey, masa pemasangan juga, kita wajib pastikan permukaan flywheel, clutch plate, clutch cover dalam keadaan betul-betul kering. Tak nak ada minyak bekas hitam-hitam tangan macam sikit ni, tak nak Tak kira korang pakai petrol ke, thinner ke, spray toto body ke, ikut korang boleh letak permukaan ni dan baru boleh buat pemasangan. Okey? Isu gegar. Bila starting perjalanan, sebab apa kereta boleh bergegar? Masalah daripada flywheel. Okey, flywheel tu gelong. Permukaan tak rata. Okey, cantik baru pasang kipas. Okey, macam clutch bearing dekat sikit dah. Okey, clutch bearing kita kena wajib sebagai pomen, kita wajib, bukan sikit nak ajar, sikit bagi tahu. Kalau korang dah tahu, korang dah cun tolak tepi. Korang wajib letak grease permukaan ni. Permukaan ni wajib letak grease. Okey, dan korang boleh masuk dalam keadaan orang kata dalam keadaan licin. Jangan kesat, jangan tak letak grease, boleh menyebabkan rumah ni makan. Okey, dan juga dia punya sharp clutch. Sharp clutch ni macam ni.
Ni keras ni dah. Macam ni keras. Kalau keras macam ni, korang wajib spray anti rush. Pastikan benda ni lembut. Sepatutnya spring ni akan menolak bagi belakang. Okey? Bila korang tekan clutch pedal, korang tekan kan? Korang tekan, dia rapat. Betul, dia akan kena clutch cover, betul. Sekarang ni korang dah lepas tapi dia masih melekat kat sini. Nampak dia kena tolak. Baru lepas, betul. Maknanya boleh menyebabkan bearing ni sentiasa berpusing dan boleh menyebabkan clutch bearing berbunyi. Okey, clutch bearing berbunyi sebab dia sentiasa berpusing. Dia tak nak berpusing. Maknanya kalau korang lepas, benda ni duduk diam. Dia tak ada function pun. Function dia masa korang tekan pedal clutch baru dia akan bergerak ke depan. Dia akan bertemu clutch cover dan dia akan bagi free flay dekat clutch plate. Okey, isu apa lagi? Isu apa lagi agak-agak nak sembang lagi ni. Tak puas lagi sembang ni. Aduh. Okey, so cuba kau tengok ni Cuba kau perasan betul. Yang ni dia ada 4 spring. Nampak macam ni dah longgar Macam dah start longgar, nampak kesan-kesan pecah ni kan. Nampak? Okey, punca-punca pecah ni kadang-kadang kaki kita lepas clutch dalam keadaan sentap. Okey, sentap Sentap. Kalau kita tengok clutch plate ni bagus ni sebab dia pakai 2 spring, double layer dan 4. Okey. Bagus tak bagus boleh hancur ke. Tengok atas kegunaan kaki kita. Okey, kalau kita tengok clutch plate pun dah start nipis, dah boleh buat lah. Sebab dia buat dengan sikit sebenarnya buat tak overhaul. Dengan sikit. Sebab sikit tengok apa ni ada masalah apa lagi flywheel OC bocor. So bila flywheel OC bocor, sikit suggest owner keluarkan enjin, kita tengok flywheel OC dan kita tengok clutch plate dia. Bila clutch plate dah longgar macam ni, owner dah confirm buat dengan sikit. So kita akan buat lah dia punya ni. Longgar nampak dah bukan. Jangan biasa sangat sentap-sentap gear. Jangan biasa-biasa sentap gear. Okey, sebab benda ni sebenarnya korang nampak je macam ni. Tapi bila korang sentap, dia akan bagi satu tekanan. Spring ni akan mengecut. Dia akan tendang balik tu. Empat-empat ni dia akan pak. Okey, lagi satu manfaat daripada 3 ataupun 4. Macam contoh macam ni. Okey, kalau korang nak cari model ni sekarang dah susah dah. Dah susah dapat dah model macam ni. Okey. 3 spring dan 4 spring. Nampak? Okey, hakikatnya benda ni sama je. Function dia sama je. Cuma dia punya sentapan daripada 4 spring dengan 3 spring, 4 spring lagi bagus. Sentapan dia saja. Tapi kalau untuk ketebalan semua sama sahaja. Tak adanya kalau spring ni 5 ke 6 ke boleh tambah horsepower ke, tak ada. Tak ada isu tambah horsepower. Tak ada isu tambah kereta lebih pick up. Okey, tak ada Dia bukan boleh tambah pick up berpunca daripada clutch plate. Okey? Boleh jadi juga kalau pakai clutch plate 8 inci setengah, kau nak cakap apa? Okey, so macam kereta ni kita masuk standard balik supaya bila standard ni orang kata lebih afdal lah. Betul? Kalau kita pakai clutch lagi besar, kebiasaannya kalau clutch tu pakai kabel, selalunya rumah untuk clutch kabel pecah. Okey, hati-hati, ada kebaikan, ada keburukan. Okey, kadang-kadang kita tekan clutch terlampau kuat, rumah dia pecah. Itu satu, kabel cepat putus. Nombor 2, banyak kebaikan, banyak keburukan daripada kebaikan. So kalau untuk kelas yang lebih besar, harga pun lagi mahal. Betul? Yang kecil ni orang kata murahlah sikit. Tapi kalau yang besar tu susah sikit clutch plate habis. Lambat-lambat pun 10 tahun sama je. Pusing-pusing pun sama je. Betul? Okey. So itu je untuk video kali ni. Bila korang rasa korang dah faham sedikit tentang kereta, korang boleh share kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara mara kita, adik kita yang dah start pakai kereta manual tu kan, GSR turbo ke kan, panggil dia tengok sekali kan. Okey, itu je. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.